Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritikan matan isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk kita kesan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis palsu. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Okey. Jadi kita masuk usul ke-12 lah ni. Usul ke-12. Usul ke-12 riwayat yang mencela dan memburuk-burukkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memburukkan sahabat baginda yang mulia. Itu tanda dhaif dan palsu lah. Khususnya sahabat-sahabat besar yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi kalau nampak sahabat besar tiba-tiba nampak buruk kan, dengan riwayat tersebut, tu tanda-tanda riwayat tu dhaif dan palsu lah. Hadis-hadis sahih yang menyatakan kelebihan dan keutamaan mereka pula terdapat dengan banyak sekali. Hadis sahih banyak. Tiba-tiba ada hadis yang tak berapa gagah ni cerita tentang buruknya sahabat. Kena kritik lah, jangan terima terus. Kita kena tapih lah. Tiba-tiba sahabat berkenaan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau perlakuan-perlakuan tertentu yang menunjukkan mereka menderhakai perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nampak pelik kan? Mereka digambarkan sebagai orang yang gila kuasa, mementingkan kehidupan dunia, bersepakat dalam melakukan maksiat, sepakat sahabat nak buat maksiat, tak nak sahabat, mengubah sunnah atau suatu sistem yang direstui baginda dan lain-lainnya. Semua hadis-hadis seperti itu sama ada dhaif atau maudhu'. Itu je kaedahnya. Usul ke-12. Okey, contoh pertama. Hampir tidak ada penulis sejarah peristiwa peperangan Jamal tidak menghiaskan tulisannya dengan kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang disalak anjing Hawab. Ini terkenal dah. Soal Aisyah ni Nabi cerita dia tak boleh lah. Kalau ke apa. Jadi peristiwa Aisyah disalak anjing Hawab ni. Habis kitab sejarah mana betul ada berlaku dah. Kisah ini bukan sahaja menjadi penyeri majlis kuncung-kuncung Ibn Sabak. Ada pokok Syiah lah Ibn Sabak ni tak. Suka menang lah cerita Aisyah disalak anjing ni, anjing Hawab ni. Tetapi juga telah disambut baik oleh masyarakat ahli sunnah wal jamaah. Masalah orang ngaku ahli sunnah wal jamaah pun, tokoh-tokoh besar ahli sunnah wal jamaah pun dah bawa cerita yang sama dah. Ia dianggap sebagai satu bukti yang kononnya menunjukkan kebenaran berada di pihak Sayyidina Ali dan kebatilan di pihak lawannya dalam peperangan Jamal. Nampaknya Ali betul. Aisyah dan orang yang bersama Aisyah tu salah. Dia seolah gitu nampaknya. Peristiwa itu ditonjol-tonjolkan sebagai satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi boleh ramal ataupun Nabi diberitahu oleh Allah tentang peristiwa akan berlaku pada Aisyah dah. Lantaran ia merupakan ramalan tepat baginda terhadap satu peristiwa yang belum berlaku lagi dan serentak dengan itu ia menunjukkan betapa jauhnya isteri kesayangan Rasulullah SAW dari landasan kebenaran selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni tak molek alik Aisyah. Aisyah ni waktu tu saya tak betul karut. Berdasarkan peristiwa anjing Hawab menyalak kepada Aisyah. Okey, Sayyidina Aisyah dengan itu telah melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya supaya tetap di rumah. Tidak ke mana-mana lagi selepas kewafatan baginda. Ni bawa kotor dah. Soal Aisyah pergi mana-mana salah. Walaupun untuk kepentingan orang Islam. Bagaimana pula Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin meninggalkan pesanan Rasulullah tersebut? Bukan kecil-kecil pelanggarannya, tetapi bangkit memimpin satu angkatan tentera yang besar untuk menentang khalifah umat Islam yang sudah pun terlantik secara sah. Oleh kerana Ibn Jarir At-Tabari telah mengemukakan kisah itu dalam kitabnya Tarikhur Rasul wal Muluk. Tarikhur Rasul wal Muluk dengan sanad lah, ada sanad dah. Maka ada baiknya jika ia dikemukakan sepenuhnya terlebih dahulu dah. Kitab sejarah besar ni. Ibn Jarir Tabari ada dua kitab besar lah. Pertama Tafsir Tabari ni. Yang kedua kitab sirah, kitab tarikh, iaitu Tarikh Rasul wal Muluk. Kitab besarnya. Lain tu banyaknya merujuk pada dia je.
Nah, begitu juga tafsir Ibn Katsir apa rujuk pada tafsir Tabari lah. Sejarah-sejarah pun banyak rujuk yang pergi pada tarikh Rusul wal Muluk juga dah. Adalah hal lain sikit. Cuma nak yang punya ni tak usah dah. Kita rujuk ke punca je sini biasanya. Di bawah tajuk apa? Pembelian unta untuk Aisyah radhiyallahu dan cerita anjing Auhab. Pembelian unta untuk Aisyah radhiyallahu dan cinta anjing Auhab. At-Tabari mengemukakan riwayat berkenaan sebegini. Ni sanad riwayat dia dah. Haddatsani Ismail bin Musa al-Fazari. Qala akhbarana Ali ibn Abisin al-Azraq. Qala haddatsna Abul Khattab al-Hajazri an Safwan bin Qabisah al-Ahmusi. Qala haddatsani al-Urani sahibul Jamali. Qala bainama ana asiru ala jamalin idh arada li rakibun faqala ya sahibal jamal tabi'u jamalaka qultu na'am qala bikam qultu bi alfi dirhamin qala majnunun anta jamalun yuba'u bi alfi dirhamin qala qultu na'am jamali hadha qala wa mimma dhalika qultu ma talabtu alayhi ahadan qattu illa adraktuhu wala talabani wa ana alihi ahadun illa futtuhu qala law ta'lamu liman nuriduhu la ahsanta bai'ana qala qultu wa liman turiduhu qala li ummika qultu laqad taraktu ummi fi baitiha qa'idatan ma turidu barahan qala inna ma uridu li ummil mu'minin Aisyah fa qultu fa walaka فخذه بغير ثمن قال لا ولكن يرجع معنا إلى الرحل فلنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم قال فرجعت فأعطوني ناقة لها مهرية وزادوني 400 أو 600 درهم فقال لي يا أخا أرينة هل لك دلالة بالطريق قال قلت نعم أنا من أدرك الناس قال فسر معنا فسرت معهم فلا أمر على واد ولا ماء إلا سألوني عنه حتى طرقنا ماء الحوض فنبحتنا كلابها قالوا أي ماء هذا قلت ماء الحوض قال فصرخت عائشة بأعلى صوتها ثم ضربت عدد بعيرها فأناخته ثم قالت أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا ردوني تقول ذلك ثلاثا فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من الغد قال فجاءها ابن الزبير فقال النجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب قال فارتحلوا وشتموني فانصرفت فما سرت إلا قليلا وإذا أنا بعلي وركب معه نحو من 300 فقال لي علي يا أيها الراكب فأتيته فقال أين أتيت الزعينة قلت في مكان كذا وكذا وهذه ناقتها وبعتهم جملي قال وقد ركبته قلت نعم وسرت معهم حتى أتينا ماء الحوأب فنبحت عليها كلابها فقالت كذا وكذا فلما رأيت اختلاط أمرهم انفتلت وارتحلوا فقال علي هل لك دلالة بذي قار قلت لعلي أدل الناس قال فسر معنا فسرنا حتى نزلنا ذا قار فأمر علي بن أبي طالب بجوالقين فضم أحدهما إلى صاحبه ثم جيء برهل فوضع عليهما
ثم جاء يمشي حتى صعد عليه وسدل رجليه من جانب واحد ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال قد رأيتم ما صنع هؤلاء القوم وهذه المرأة فقام إليه الحسن فبكى فقال له علي قد جئت نخنون خنين الجارية فقال أجل أمرتك فعصيتني فأنت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصر لك قال حدث القوم بما أمرتني به قال أمرتك حين سار الناس إلى عثمان ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب فإنهم لن يقطعوا أمرا دونك فأبيت علي وأمرتك حين سارت هذه المرأة وصنع هؤلاء القوم ما صنعوا أن تلزم المدينة وترسل إلى من استجاب لك من شيعتك قال علي صدق والله ولكن والله يا بني ما كنت لأكون قد ضبعي تستمع للدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس أبا بكر فبايعت كما بايعوا ثم إن أبا بكر رضي الله عنه هلك فما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس عمر بن الخطاب فبايعت كما بايعوا ثم إن عمر رضي الله عنه هلك فما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سمها من 6 أسهم فبايع الناس عثمان فبايعت كما بايعوا ثم سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه ثم آتوني فبايعوني طائعين غير مكرهين فأنا مقاتل من خالفني بمن اتبعني حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين. Habis ni, buat syarat panjang dah. Kita baca panjang lah hadis ni. Bermaksud Ismail bin Musa Al-Fazari meriwayatkan kepadaku, katanya Ali bin Abis Al-Azraqi meriwayatkan pada kami, katanya Abul Khattab Al-Hajari mencerita kepada kami kisah ini, diambilnya dari Safwan bin Qabisah Al-Ahmasi. Katanya Al-Urani, yakni tuan punya unta, telah menceritakan kepadaku dengan berkata, ketika saya sedang mengendarai unta, tiba-tiba datang di hadapan saya seorang yang berkenderaan. Tu kata dia orang Urani lah, tu yang punya unta. Dia bertanya, wahai tuan punya unta, maukah engkau jualkan untamu? Saya menjawab, ya. Dia bertanya, berapa harganya? Aku menjawab 1000 dirham. Orang itu berkata, gila engkau, adakah patut unta dijual dengan 1000 dirham? Mahal ni dah. Aku berkata, ya, ini unta saya. Orang itu bertanya, apa kelebihannya? Aku menceritakan, tidak aku kejar siapa pun dengan mengenderainya, melainkan aku mendapatkannya. Maksudnya laju derah, laju dia hingga lari ni unta dia dah. Dan tidak ada siapa pun mengejar aku ketika aku mengendarainya, melainkan tidak dapatnya aku dah. Maksud dia paling laju lah, unta laju dah. Berkata orang itu, kalaulah engkau tahu untuk siapakah kami dapatkan unta ini, tahu tentu engkau tidak meletakkan setinggi itu harganya. Aku bertanya, jadi untuk siapakah kamu mahu membelinya? Dia menjawab, untuk ibumu. Aku berkata, sungguhnya telah aku tinggal ke ibuku di rumahnya. Dia tidak mahu ke mana-mana pun. Ibumu dah. Orang itu berkata, saya mahu untuk ini untuk ibu orang-orang mukmin, Aisyah. Aku pun berkata, jika begitu ambillah untuk ini dengan percuma saja, free. Ambil free lah kalau ibu orang mukmin ni Aisyah ni. Kata orang itu, tidak, tetapi marilah bersamaku ke tempat persinggahan kami. Saya akan berikan padamu seekor unta betina mahriyah dan berapa dirham sebagai tambahannya. Ada bayar dengan unta betina lain lah. Ambil unta tu jatuh kali lah. Ganti unta betina mahriyah dan berapa dirham lah. Dengan itu aku pun pergilah bersama orang itu ke tempat persinggahannya lah. Kemah dia, tempat singgah, tempat RNR dia. Maka mereka memberikan padaku seekor unta betina mahriyah bersama wang 400 atau 200 dirham, 400 atau 200 dirham ni.
Kemudian orang itu menanya akulah, tanya, wahai saudara Urani, bolehkah engkau menunjukkan jalan kepada kami? Aku menjawab, ya, memang kerja saya mencari orang. Orang itu berkata, kalau begitu ayuh bersama kami. Maka berjalanlah aku bersama mereka. Tidak aku lalui sesuatu lembah atau suatu mata air, melainkan mereka bertanya tentang nama tempat itu, sehinggalah kami sampai ke mata air Hau'ab. Mata air Hau'ab dah. Lalu disalah oleh anjing-anjingnya. Ada anjing-anjing nak menyaluk dah. Mereka bertanya, apa namanya tempat air mata air ini? Saya menceritakan ini adalah Qalam Hau'ab. Berkata Urani, terus Aisyah berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Kemudian dia memukul untanya supaya pergi dari situ. Kemudian dia berkata, demi Allah, akulah perempuan yang dikatakan akan disalah oleh anjing-anjing Hau'ab itu. Bawalah aku pulang. 3 kali dia berkata sebegitulah. Lalu terus memukul untanya supaya bangkit. Orang-orang lain juga turut berangkat bersamanya dan berpatah balik sehinggalah hari keesokannya tiba-tiba datang kepadanya Abdullah bin Zubair dalam keadaan kebimbangan. Saya berkata, selamatkanlah, selamatkanlah. Tentera Ali sudah pun hampir sampai kemari dah. Urani berkata, maka berangkatlah mereka dalam keadaan menyerana aku dah. Aku pun meninggalkan mereka dah. Oh, nak sopoh ke demo dah. Tidak jauh aku berjalan dari situ, aku pun bertemu Ali bersama-sama bala tenteranya seramai lebih kurang 300 orang dah. Ali memanggil aku, wahai orang berkenderaan, marilah ke sini. Maka aku pun pergilah. Dia bertanya, di mana berada bala tentera itu dah? Aku menjawab, di tempat sekian dan sekian. Dan inilah untanya, saya telah menjualkan unta saya kepada mereka dah. Ali bertanya, adakah engkau telah berjalan juga bersama mereka? Aku menjawab, memang saya berjalan bersama mereka. Sehingga kami sampai ke mata air Hau'ab. Mata air Hau'ab. Di situ anjing-anjingnya menyalak perempuan itu. Perempuan itu berkata begini dan begini. Bila saya melihat perselisihan berlaku antara mereka, saya pun meninggalkan mereka dan mereka pun terus pergi. Ali berkata, bolehkah engkau tunjukkan pada kami jalan ke Ziqar? Aku berkata, mungkin saya lah orang yang paling tahu tentangnya. Dia pun berkata, kalau begitu marilah bersama. Berkata orang ni, maka kami pun berjalanlah sehingga kami sampai di Ziqar. Nama tempat itulah. Sesampainya di situ, Ali bin Abi Talib memanggil 2 orang. Dan disuruh supaya mereka duduk bahu-membahu. Duduk rapat-rapat. Kemudian dipanggil seorang yang lain pula, lalu disuruh supaya duduk di atas bahu mereka berdua. Duduk atas bahu. Kemudian tampillah Ali dan terus memanjat belakang mereka. Atas lagi, tinggi lagi. Lalu menduduki belakang yang teratas di antara mereka yang dengan menjuntaikan kedua kakinya dari atas sebelah bahunya. Orang teratas ni. So tinggi lah, nak ngitar tinggi lah. Naik atas belakang, naik atas belakang, tinggi-tinggi. Bila memuji-muji Allah SWT dan berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian bila berkata, sesungguhnya kamu telah pun melihat apa yang dilakukan oleh golongan ini dan perempuan ini. Mendengar kata-kata Ali itu, Hasan pun bangun lalu menangis seperti perempuan. Hasan menangis seperti perempuan yang kata dia. Anak Ali lah, cucu Nabi. Hasan menerangkan, ya, sudah pun aku memerintahkan engkau, tetapi engkau menerhakaiku. Kerana engkau pun akan dibunuh dengan dahsyat penuh kesombongan dan tiada siapa pun yang akan membelamu. Hasan kata ke Ali. Ali berkata, terangkanlah apa yang telah engkau perintahkan aku itu kepada orang ramai. Ali tanya Hasan lah. Hasan pun menerangkan, bila Uthman telah dibunuh, telah pun aku perintahkan engkau supaya jangan menghulur tangan untuk menerima bai'ah dari sesiapa sehingga orang-orang Arab di semua kawasan atau wilayah memaksa engkau menerima bai'ah. Jangan tim bai'ah lalu dah. Dia semua orang Arab. Pakat sokong dulu baru tim bai'ah. Tentu sekali mereka tidak akan melantik orang lain selain engkau untuk memegang jawatan khalifah. Tetapi engkau tidak mendengar cakapku. Bila perempuan ini bersama orang-orangnya mengangkat kepala, sudah pun aku katakan padamu supaya jangan meninggalkan Madinah. Apa yang perlu engkau lakukan ialah menghantar utusan-utusan kepada pengikut-pengikutmu yang menerima cakapmu lah. Setelah mendengar keterangan Hasan itu, Ali pun berkata, memang benar apa katanya itu. Tetapi demi Allah, anakku, aku tidak mahu menjadi lemah seperti dobuk. Dobuk dia nate dobuk lah dobuk. Dobuk iaitu nate hak dalam cerita dimakan je pun anjing gitu dah.
Begini ceritanya. Bila Rasulullah SAW wafat, aku tak nampak siapa pun yang lebih berhak memegang jawatan khalifah. Itu dari aku. Start zaman lepas Nabi lagi dah. Tetapi orang ramai membai'ah Abu Bakar dah. Maka aku pun turut berbai'ah kepadanya. Kemudian bila Abu Bakar mati, aku tak nampak ada siapa yang lebih berhak untuk jawatan itu, jawatan khalifah itu daripadaku. Tetapi orang ramai berbai'ah kepada Umar, maka aku pun berbai'ah kepadanya. Kemudian bila Umar mati, sebelum mati dia telah melantik aku menjadi salah seorang daripada 6 orang ahli yang layak dilantik menjadi khalifah. Jadi Umar ni tidak lantik terus, dia lantik majlis syura dulu. Lepas tu bincang lah nak lantik siapa dia. Ketika itu aku tak nampak. Aku tak nampak juga ada seorang yang lebih berhak daripadaku untuk memegang jawatan ini. Tetapi orang ramai telah membai'ah Uthman. Maka aku juga turut membai'ahnya. Setelah orang ramai memberontak terhadap Uthman lalu membunuhnya, bunuh Uthman dah. Barulah mereka datang kepadaku dan berbai'ah kepadaku dengan sukarela tanpa dispeksa. Jadi sekarang aku akan memerangi sesiapa sahaja yang menentangku dengan pertolongan orang-orang yang mengikutku sehingga Allah SWT memutuskan di antara aku dengan mereka. Dan dialah yang sebaik-baik pemberi keputusan. Itulah konon cerita panjang dah. Tih baca riwayat baru dah. Kat mana kita nak kritik? Panjang cerita ni. Itu pertama panjang. Okey, komentar rujukan. Rujukan riwayat ini riwayat Tabari Tarikhur Rusul wal Muluk jilid 4 muka surat 406 hingga 408. Kisah Aisyah disalat anjing Hawab juga terdapat dalam kitab-kitab hadis dan dalailah. Bukan tarikh Tabari saja dah, tapi paling lengkapnya ni lah. Walaupun tidak sepanjang riwayat Tabari itu dan dengan isnad yang lain. Lihat Imam Ahmad Musnad Ahmad jilid 40 muka surat 299. Musnad Imam Ahmad pada dah. Abu Ya'la Musnad Abu Ya'la jilid 8 muka surat 282. Ibnu Hibban Sahih Ibnu Hibban jilid 15 muka surat 126. Ibnu Abi Syaibah Musnad Ibnu Abi Syaibah jilid 7 muka surat 536. Al-Bahaqi dalam Ad-Dalail Nubuwah jilid 6 muka surat 410 dan lain-lain. Banyak jugalah rujukan kitab-kitab. Dia cerita benda yang hampir sama lah, walaupun tidak sepanjang kisah dalam riwayat Tabari ni. Okey, komentar je. Okey, komentar dia dah. Pertama, itulah kisah anjing-anjing Hawab yang telah dikemukakan oleh At-Tabari dengan isnadnya, ada sanadnya dah. Dengan beberapa kali membacanya dan merenunginya, kita akan sampai kepada satu konklusi, satu kesimpulan, iaitu orang yang telah mereka cerita ini tentu sekali orang-orang yang kosong jiwanya daripada rasa hormat terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga para sahabat sekalian radhiyallahu ajma'in. Jadi nampak cerita ni nak cerita benda buruk lah, benda tak molek, hinanya Aisyah ni lah. Matlamat mereka tidak lain hanya membangkitkan kebencian manusia terhadap Islam. Apabila diterima pembawa-pembawanya terdiri daripada orang-orang yang berperibadi rendah dan berperangai tidak senonoh. Cerita ni kalau kita tengok tu Urani ni. Urani. Urani ni Urani ni cerita kecil utah je lah. Hak cak utah lah, minum utah, susu utah, apa kali. Jadi yang mengharapkan ialah ahli-ahli cerita itu hanya mengambil bahagian pertama daripada kisah yang dikemukakan oleh At-Tabari dengan tujuan menghina Aisyah dan merendah-rendahkan beliau. Tetapi mereka tidak pula mengemukakan bahagian akhir cerita yang dikemukakan oleh Tabari yang jelas menunjukkan betapa tidak senonohnya Sayyidina Ali dan betapa gila kuasanya beliau terhadap kuasa dia. Wal-iyadzubillah. Nampak jahat juga Ali dia. Ayat kedua tu panjang tu tak cerita Ali ni gila kuasa juga. Nak jadi khalifah dah. Politik pada zaman kita. Jadi sahabat ni tarah je pun kita bodoh bubuk politik dia. Tak boleh jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi, tak boleh ikut tak boleh terima arahan raja untuk buat kerajaan perpaduan. Ingat gitu ke? Ingat Ali ni serupa dengan ahli politik kita semasa dah. Tak boleh kat terpaksa bai'ah juga dah. Ikut agak-agak nak jadi gila kuasa. Bukan takut pergi kuasa. Adakah ahli sebegitu ni? Okey, komentar kedua. Memanglah riwayat At-Tabari akan menjadi masalah kepada orang-orang yang menganggap
Segala apa yang tersebut dalam kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluk sebagai fakta yang muktamad dalam sejarah Islam. Ada orang perangai-perangai tok guru ustaz kita ni. Ulama kita ni riwayat terbaru juga pakar respek pakar tabik lalu dah. Tentu sekali riwayat dikemukakan itu tidak dapat bertahan apabila diuji dengan batu penguji ilmu riwayah. Perawi cek perawi hadis dan ilmu riwayah cek mata hadis. Yang pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama Islam dulu. Kalau kita cek ilmu riwayah dan ilmu riwayah, tunggil langit lah. Tunggil lah dah. Hadis riwayat tersebut dah. Tetapi bagi setengah-setengah orang seperti Al-Maududi dalam bukunya Khilafat wal Mulukiyah atau Khilafah dan Kerajaan, batu penguji ini dianggap sebagai pokok yang ditegah orang mendekatinya seperti mana pokok yang tegah oleh Allah Adam dan Hawa mendekatinya. Jadi ni masalah Maududi. Ni penyakit Maududi dah nak. Jadi orang rujuk ada setengah gerakan Islam yang saya pernah baca dulu Abu Urwah dah. Untuk rujuk ni lah, untuk rujuk Maududi dia masalah. Ada tokoh-tokoh Haraki ni nak. Ustaz-ustaz Haraki ni untuk main rujuk Maududi dah. Dan tokoh-tokoh Arab pun dah. Dan terujuk Imam Suyuti Tarikhul Khulafah tu masalah juga dah. Imam Suyuti dia terujuk juga dah. Begitu juga Fiqh Sirah dah. Syed Ramadan Al-Buti dia main buah ni juga dah. Ada juga ambil buah-buah ni. Ni macam penyakit lah, penyakit dah. Tak usah guna keadaan ilmu hadis. Dia kata dia pakai cai terus dah. Antara sebab lah ulama-ulama India Pakistan ni, dia asalnya ikut Jamiat Islamiyah kan dah. Gerakan Islam di Pakistan, India tu nak. Dah. Jemaah Ikhwan Muslimin di Mesir lah dia nak. Jadi macam PAH di Mesir lah kira-kira dah. Ramai juga tokoh-tokoh ulama akhirnya keluar daripada Jamiah Islamiyah ni tak, gerakan Islam di bawah Maududi ni kerana benda gini kan ada tak? Kerana dia kadang-kadang tidak hormat kepada sahabat ni kerana percaya riwayat sirah. Terima bodoh gitu, terima buta gitu dah. Ni masalah ni. Jadi dia jangan guna batu penguji riwayah-riwayahnya jangan guna. Untuk cara sirah ni jangan nak guna ilmu hadis. Seperti mana Allah tegah Adam Hawa mendekati pokok khuldu. Dikatakan pokok khuldu, pokok kekal oleh syaitan tu. Jadi jangan mendekati pokok tersebut. Sebagaimana jangan mendekati kaedah riwayah dan dirayah dalam ilmu hadis untuk cek riwayat sirah. Dah. Kata beliau, kata Maududi lah, jika sejarah Islam itu diuji dengan batu penguji ilmu rijal, nescaya tidak akan tinggal kecuali hanya 1/10 daripada sejarah Islam itu. Kalau cek dengan ilmu rijal kan, perawi-perawi banyak masalah dah. Kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, kitab Ibn Ishaq sendiri pun masalah, kitab Tarikhul Muluk Tarikhul Rusul wal Muluk ni tak. Banyak perawi-perawi yang berat-berat lah. Yeah. Banyak boleh pakai lah, jadi 1/10 je dah. Kalau ada pun dah boleh pakai dah. Dia kata lah, rupa-rupanya bagi beliau pun 9/10 daripada sejarah Islam ini tidak dapat bertahan sebagai satu fakta yang semestinya terima umatnya. Nah. Jadi dia tahu sangat lah. Kalau cek kat dia tahu sangat. Apa percaya juga masalah Maulana Maududi ni, apa percaya juga dah. Kalau cek 9/10 dia tak apa gagah, tak apa nak percaya kat. Biarlah untuk percaya, yang pentingnya amanah ilmu. Tambah-tambah kalau dia merosakkan akidah, merosakkan sahabat, memburukkan sahabat. Kenapa kita tak seguna ilmu riwayah-riwayah ni nak? Ini dia ada antara kritikan besar lah terhadap Maududi oleh ulama-ulama dia Pakistan. Okey, komentar ketiga dah. Komentar ketiga, agaknya riwayat inilah yang julung-julung kali mendedahkan pada kita cara seorang pemimpin agung berucap di hadapan rakyat jelatanya dengan menaiki belakang seseorang yang menaiki belakang dua orang lain sebagai membernya. Dan yang anehnya ialah orang yang menunjukkan cara seperti ini ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai singa Allah itu. Cara dah nak naik atas belakang orang tak beradab, dia kata hina ke lain dah. Naik atas belakang para li atas dah.
sebagai mimbar orang pula dah. Siapakah agaknya pemimpin hari ini yang bersedia untuk berucap di hadapan pengikut-pengikutnya dengan cara tidak senonoh seperti itu? Nampak tak senonoh lah. Tak ada izzah. Nampak pun kapur tu naik atas orang, atas belakang orang naik pada atas dia. Apa petunjuk kesarkah dia. Nah, tak boleh buat cara lain dah nampaknya. Tak ada akhlak lah. Kita nampak tak ada adab. Tak ada izzah. Tak ada beratlah Sayyidina Ali ni. Okay, komentar keempat. Pada tempat di mana disebutkan tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ni selalu digunakan perkataan perempuan itu. Kecek guna ayat. Tak hormat. Ni bini Nabi dah. Dok kecek riwayat perempuan itu dah. Aisyah kau gapo. Tak sebut Aisyah, guna perempuan itu seolah dok kata uduh lah. Bersangka buruk dengan isteri Nabi dah. Mabal hawa lagi. Atau perempuan itu yang dengan jelas sekali menunjukkan mereka cerita ini terdiri daripada pengikut Ibn Sabah atau Syiah. Cerita ni nak nampak ayat tu, ayat ni nak dia orang dia cerita ni memang ada dah akidah dia, pegangan dia ni pegangan Syiah. Dek mai perempuan itu tak sedap sebut Aisyah Ummi radhiyallahu anha dengan baik, tak ada perempuan itu nampak sangat dia ni pok Syiah dah awal-awal lagi dah. Yang sememangnya menaruh dendam kesumat yang mendalam terhadap sahabat. Sangat benci pada sahabat Syiah ni nak. Terutama sekali isteri kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pok Syiah ni bercemina kepada Aisyah. Yang bercemina pada Aisyah. Kata penzina lah apa macam-macam dah. Ya ada hari duk laknat Aisyah ni. Sambutan hari dia sambut laknat Aisyah ni, Pok Syiah. Komentar kelima. Riwayat ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Ali sejak awal-awal lagi sememangnya berhasrat untuk mendapatkan jawatan khalifah. Tetapi tidak berjaya. Politik gila politik gila kuasa. Orang politik dan moden ni. Bila sahaja beliau mendapat satu pasukan yang setia kepada beliau, maka tanpa teragak-agak lagi beliau sudah bersedia untuk menghancur rumah dia. Setiap orang yang menghalang beliau, dia royak kan, tak ada riwayat dah. Dia akan halang siapa-siapa daripada mendapat jawatan itu tersebut ni. Atau dengan kata lain, boleh disimpulkan juga bahawa sekian banyak peperangan yang telah dilancarkan oleh Sayyidina Ali itu bukan kerana lain, melainkan untuk mendapatkan kuasa sahaja dah. Untuk kekalkan kuasa, untuk dapat kuasa. Macam politik zaman moden dah. Buat PKP separuh masuk untuk kekalkan kuasa lah, tak termasuk parlimen ni. Dia ingat sahabat Ali radhiyallahu anhu ni perang apa orang politik zaman moden dah. Gila kuasa gitu dah. Ni adalah contoh penghinaan lah. Ada benda-benda cerita rekod lah, tanda-tanda rekod. Komentar ke-6. Satu perkara yang cukup ganjil kita dapati dalam cerita ini ialah bukan ayah yang memerintahkan menyuruh anaknya, tetapi sebaliknya si anak yang memerintahkan ayahnya. Ayat dia sebalik aku ni anak dia ya. Saya telah perintahkan ayah dah, perintah. Jadi ayah anak dia Hasan ni perintah ayah dia, pelik lah. Ya, sudah pun aku memerintahkan engkau, tapi engkau menderhaka ikut. Derhaka pula kata dia. Ayah tak dengar kata anak ni derhaka, berat gitu dah. Nah. Pelik lah dah. Sebaliknya si anak yang memerintahkan ayahnya dan ayah dia derhaka pada anak. Pelik sungguh. Ayah tak ikut anak jadi derhaka, berat ni. Komentar ketujuh. Riwayat ini juga dengan terang menunjukkan bahawa Sayyidina Hasan lebih cerdik dan lebih ikhlas daripada Sayyidina Ali. Manakala Sayyidina Ali sendiri kelihatan tidak mempunyai kedua-dua sifat itu dan budi utama itu dah. Jadi Ali ni gila kuasa lagi dah, tak cerdik lagi dah. Bodoh lagi sehingga kena dengan nasihat arahan anak dia dah. Nampak cerdik benar asal dah. Komentar ke-8. Cerita ini menggambarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berangkat dari Mekah dan telah meneruskan perjalanan tanpa kenderaan, sehinggalah secara kebetulan Urani ditemui dalam perjalanan itu, lalu dibeli unta daripadanya. Soal tak ada kenderaan, baru jumpa unta dah. Pada ketika ini barulah Ummul Mukminin Aisyah mendapat kenderaan. Gitulah seumpama itu. Andai kata Urani tidak ditemuinya, nescaya terpaksalah Sayyidina Aisyah berjalan kaki sampai ke Basrah. Berat tak? Padahal di tempat yang lain, Tabari sendiri meriwayatkan bahawa bila Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah bangkit untuk berangkat, maka Ya'la bin Umayyah membeli seekor unta dengan harga 80 dinar. Dalam satu riwayat yang lain 200 dinar. Kemudian memberikannya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat lain bukan beli dengan Urani bukan beli dengan Urani tersebut, tapi beli dengan orang lain telah beli, iaitu
Ya'la bin Umayyah. Dia telah beri hutang kepada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi ke pakat jaga belakang ni. Buat macam mok masing-masing dah. Semua orang buat Aisyah ni macam mok masing-masing. Jadi semua perkara kebajikan pakat jaga belakang dah. Pakat beri piti, pakat cara ke Aisyah ni. Sebab mok orang Islam dah, mok. Selain daripada beliau memberi unta yang bernama Askar itu, beliau juga menyedekahkan 100 ekor unta kepada tentera yang ikut serta dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Bukan sahaja beri ikut Ummul Mukminin Aisyah, beri lagi 100 ekor unta untuk orang-orang yang ikut bersama Aisyah. Lihat Tarikh Rusul al-Muluk jilid 4 muka surat 451 hingga 452 dan 507. Komentar ke-9. Cerita ini menggambarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu seperti seorang perempuan badui membecuk untanya sendiri. Nah, padahal sudah menjadi kebiasaan penghormatan diberikan kepada beliau ketika dalam perjalanan iaitu dengan menyediakan segeduk yang berhijab dengan sempurna. Jadi amalan sejak zaman Nabi lagi, isteri Nabi ni bukan naik unta apa orang lain gitu, naik macam naik motor gitu dak. Dia ada segeduk. Maksudnya unta kau gapo kau dia ada duduk macam rumah atas unta. Yang mana dia duduk macam dalam bilik dah. Dia macam raja lah kalau kita tengok cerita Trino, cerita gapo, cerita putih ya. Zaman dulu dia macam ada kuda tarik tu, ada tayar gapo dah. Macam tu lebih kurang. Tapi hak ni dia atas unta lah. Jadi tidaklah jadi macam orang biasa naik unta duduk macam naik kuda biasa tu kaki keking gitu dak dah. Tak ada segeduk. Tu biasa je zaman Nabi tu siapa selepas Nabi pun itulah Aisyah ni. Tiba-tiba cerita ni macam naik unta biasa jadi dia pula pergi tali kekang kuda tu tak. Kemudian sahabat-sahabat yang setia menarik tali unta yang dinaiki beliau dalam keadaan diiringi di sebelah kiri, kanan dan belakang beliau oleh sahabat-sahabat yang lain pula. Sambil mereka mendadakan ucapan, "Oh ibu, engkaulah sebaik-baik ibu yang pernah kami ketahui." Ya. Jadi biasanya orang duk jaga belakang. Aisyah ni pakat jaga belakang. Aisyah radhiyallahu ni sahabat kiri kanan depan belakang ni pakat jaga belakang. Bersyair lagam macam-macam. Memanglah pakat hormat kerana ni isteri Nabi, ada kemuliaan yang hebat dah. Jadi ibu kepada orang Islam, mak bukan mak biasa, mak kepada seluruh orang Islam ni. Besarlah. Okey, ke-10. Kita nak kat mana tahu ni? Ke-10, mengikut keterangan Urani dalam cerita ini, dia telah diberikan seekor unta betina bersama dengan sedikit wang sebagai ganti kepada unta yang diberikannya kepada Aisyah radhiyallahu. Tukar kau jual beli sistem barter pun ada, tanpa duit sikit ni. Di sini timbul satu persoalan, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu dikatakan sebelum itu sudah mempunyai seekor unta mahriyah. Ada dah unta tin mahriyah. Maka apa perlunya beliau menukar dengan yang lainnya? Unta itu pula ialah unta betina mahriyah, sejenis unta yang dikaitkan dengan Mahrah bin Haidan. Dikaitkan dengan Mahrah bin Haidan. Dikatakan unta itu sangat laju larinya dan tidak dapat ditandingi oleh unta lain juga dah. Ada kalau kita baca riwayat lain, unta mahriyah ni hebat dah. Nak cari unta lain apa pula dah. Komentar ke-11. Sudah menjadi tabiat anjing menyalaki orang yang tidak dikenalinya. Ini bukan anjing, tak kira mana dah. Anjing-anjing itu tidak menyalak kerana melihat peribadi-peribadi tertentu. Akan tetapi cerita ini pula menampilkan bahawa anjing-anjing di situ telah menyalahi tabiat semula jadinya. Anjing ni menyalak belakang, tak kira siapa-siapa dah. Ia menyalak kepada Ummul Mukminin Aisyah yang melalui kuasa itu saja. Pelik lah. Dia dah kau dah. Menyalak ke Aisyah saja, orang lain tak menyalak. Betul lah. Seolah-olahnya sebelum itu dan juga selepas itu anjing-anjing di situ tidak pernah menyalak. Ataupun anjing-anjing hawab itu mempunyai sifat khusus berbanding yang lain. Kerana ia tidak tahu menyalak orang lain. Hanya diciptakan oleh Tuhan semata-mata untuk menyalak kepada Aisyah saja dah. Seolah gitu nampaknya. Nah. Komentar ke-12. Sungguh malas sekali Ummul Mukminin Aisyah yang digambarkan dalam cerita ini. Kerana beliau tidak mendapati sesiapa pun yang bersedia menunjukkannya jalan ke Basrah selain daripada Urani yang ditemui secara kebetulan sahaja tengah jalan. Cerita pelik lah. Dia jadi KJL ke apa ni, tak ada ke pakar-pakar jalan ni. Nak tunggu orang badui mana dia pun boleh percaya. Tak tahu ni Urani mana dah.
Baru dah boleh cari jalan. Tak pernah sabar. Sebelum pergi pergi, pergi gapo, pergi jumpa, pergi rombongan ni. Ya atas dah orang-orang tertentu nak cek jalan ni. Bukan cari Quran ni saja ni. Orang badui mana tengah jalan ni. Dia akan ada dah pakar-pakar dia dah. Sedangkan Tabari sendiri di tempat yang lain pula menyatakan bahawa Sayyidina Aisyah menuju ke Basrah untuk menumpaskan pergerakan golongan pemberontak dan penderhaka terhadap Khalifah Uthman. Atas cadangan bekas gubernurnya Abdullah bin Amir, bahkan Abdullah bin Amir sendiri ada bersama beliau. Jadi dia nak pergi tu bukan jada ikut dia dah. Siapa tak jumpa penunjuk jalan awak dah, tengah jalan bercari dah. Dia ada dah Abdullah bin Amir ni bekas gubernur Khalifah Uthman dah. Nak pergi ke Basrah. Dah. Sebab ni dia Aisyah ni bukan nak pergi, tapi dia nak sebenarnya dia nak bertindak ataupun nak minta Ali ke apa bertindak ke atas pemberontak dan pembunuh penderhaka. Pembunuh-pembunuh Uthman ni bersama dengan Ali dan bersama dengan di Basrah ni. Sebagai seorang bekas gubernur di sana, tentu sekali Abdullah bin Amir cukup arif tentang setiap perhentian di tengah-tengah jalan di kota Basrah tersebutlah ke Basrah. Dia tahu jalan lah. Muka gimari-gimari kerek dah. Selain dari itu, beliau sendiri telah dikenali sejarah sebagai seorang yang telah menyediakan kemudahan untuk orang-orang haji dan orang-orang musafir dengan mengadakan telaga-telaga atau kolam-kolam di tengah-tengah jalan di antara Mekah dan Basrah semasa beliau menjadi gubernur di Basrah. Jadi Abdullah bin Amir ni dia gubernur dan dia buat telaga, buat laluai lah, buat jalan, maksud kita buat jalan lah. Buat jalan nak pergi ke Basrah, daripada Basrah nak pergi ke Mekah. Ada jalan yang telah dibuat oleh Abdullah bin Amir ni. Dia buat dah. Dia jadi gubernur. Jadi buat projek besar lah. Projek mega kita kata. Buat jalan antara Basrah dengan Mekah. Sehingga orang mudah nak pergi mari. Buat haji ke gapo dah. Okey, lebih dari itu. Nak berhenti mana kita? Okey, lebih dari itu hingga ke hari ini masih lagi ada satu kawasan di antara Mekah dan Basrah. Itu yang dikenali dengan namanya, iaitu Bustan Ibn Amir dah. Bustan ni kebun Ibn Amir dah. Jadi antara Mekah dan Basrah tu memang pahala ni ada dia Bustan Ibn Amir. Kebun Ibn Amir ni seolah dia satu tempat R&R yang dibuat oleh Ibn Amir lagi dah. Jadi dengan adanya Abdullah bin Amir dan rakan-rakan seperjalanan yang lain, keperluan kepada seorang penunjuk jalan yang tidak diketahui latar belakang siapa-siapa ni dan tak kenal pribadinya dengan jelas menunjukkan kekaratan cerita ni. Nampak bodoh cerita ni, nak tak tangguh. Tiba tak rombongan yang besar tak ada. Tak tahu pala siapa dia, tak tahu penunjuk jalan pakai kiri tengah-tengah pada pasir main-main gitu dah. Karut cerita ni dah. Okey. Kita pergi sikit lagi dah. 13 dah. Seorang ahli sejarah yang terkenal yang telah berlalu sebelum At-Tabari lagi, iaitu Abul Faraj Qudamah bin Ja'far, meninggal 290 Hijrah. Ni ahli sejarah terkenal. Sebelum Tabari dia, Abul Faraj Qudamah bin Ja'far meninggal 290 Hijrah. Telah pun mengenal pasti perhentian-perhentian yang terdapat pada jalan-jalan yang penting di zaman permulaan Islam. Jadi Abu Faras Qudamah ni sebelum Tabari lagi ada dah yang buat macam peta, macam telah perhentian R&R yang dia telah ada di zaman awal-awal Islam lagi dah. Jadi macam mana orang tak tahu apa Aisyah, rombongan Aisyah ni tak tahu jalan pula dah. Di dalam bukunya Kitabul Kharaj Basin Atul Kitabah, beliau mengatakan bahawa di antara Mekah dan Basrah terdapat 21 perhentian, tetapi tidak ada satu pun daripada perhentian-perhentian itu bernama Al-Hawab. Ini poin penting ni. Jadi Mekah dan Basrah ni ada banyak perhentian-perhentian dah. Dah. Ada 21 perhentian, bukan sikit-sikit, 21 R&R dah. Nak sapa ke Mekah, antara Mekah dan Basrah. Dan satu habuk pun satu pun tidak ada yang bernama Hawab. Cerita ni berhenti di Hawab, telaga Hawab dia. Telaga tempat orang berhenti R&R. Betul ke cerita ni? Jadi pelik. Memang duduk mana Hawab sebenarnya? Komentar ke-14. Jika perhentian di jalan Mekah ke Basrah ada 21, maka adakah pada perhentian-perhentian lain selain daripada perhentian yang bernama Hawab itu tidak ada anjing? Dah. Di Hawab saja keadaannya ni. So, kau tak jumpa dah 21 perhentian tak ada dah.
Perhentian lain tu tak ada ke? Tak ada anjing ke? Sekiranya ada, apakah anjing itu telah diperintah oleh Tuhan supaya tidak menyalak seseorang yang melalui kuasa itu dah? Hanya menyalak di hawab saja. Anjing ni boleh hajat. Ada kok gitu dah. Kita ni lalu lepas dia pun mengalak dah. Depan kedai tu dia, depan rumah tu dia mengalak. Kira anjing menyalak ni. Tiba-tiba tak menyalak, hanya menyalak di hawab. Pelik dah dah. Komentar ke-15 ada. Apa yang dapat kita lihat dalam banyak riwayat yang menampilkan kisah ini? Selain daripada menghina Sayyidina Aisyah radhiyallahu dan Sayyidina Ali radhiyallahu, jadi hina belaka. Aisyah pun hina, Ali pun hina. Ia juga menampilkan kerendahan peribadi para sahabat seperti Zubair dan Talha radhiyallahu anhum ada. Jadi sahabat lain pun kena juga. Zubair dan Talha ni nampak bodoh juga, nampak jahat juga dah. Rendah juga peribadi dia. Dengan riwayat ni nah. Dikatakan seramai 50 orang atau lebih dengan dikepalai mereka berdua telah mengangkat sumpah palsu di hadapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu untuk membuktikan bahawa tempat anjing-anjing menyalak Sayyidina Aisyah itu bukanlah bernama Hawab. Lepas tu pakak pula dah. Zubair dan Talha ni supaya Aisyah ni tak suai lari balik kapur semula. Akak sumpah belawak pakak main kita pakak belawak, kita sumpah nama tempat ni bukan hak. Walaupun tak ditahu dah hak dia. Nak tipu, nak tukar, nak tipu Aisyah ni dah pakak sumpah dah. Nampak benar lah jahatnya sahabat ni dah. Jahatnya Zubair dan Talha ni. Nampak sahabat ni macam orang politik bodoh begitu dah. Jahat pun gitu zaman ni dah. Mempergunakan agama, menunggak agama, menunggak bangsa. Pada hadiah lah jual ke Cina ke apa dah. Tapi macam tu cara dia. Cara politik, cara riwayat sejarah memburukkan sahabat dah. Saya rasa sekat tu lah dulu perbincangan kita. Pasal poin ke-16 ni, baru kita nak pergi pada riwayat dah. Komentar ke-16 lepas ni akan bincang panjang petang sanak-sanak lah. Itu panjang lah. Dah, lepas ni, wallahu'alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.